Utama Malaysia Baru. Bulletin 9 UTTV, saluran Harmoni Sokmo, 17 April 2012. Kelantan mengorak langkah setapak lagi dalam hubungan dagangan antara negara dengan termeterainya perjanjian perkongsian dagangan pintar dua hala dengan Iran. Delegasi perdagangan dari Iran itu datang ke Kota Baru pagi tadi untuk meninjau prospek perdagangan yang melibatkan kilang motosikal, emas, perfilman dan industri animasi. Through this expo, inshallah, we will bring all kinds of products, industry and customer, or for the customers product, including Islamic multimedia production, as mentioned by His Excellency, like video game based on Islam, animation, film and multimedia, which I learned there is more than 300 animation series based on the stories of prophets, companions of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also other products. And at the same expo, inshallah, by willing of God, home province will bring their own motorcycle, which they have their own factory, and this motorcycle is very competitive in model, capacity, and also style and price. Inshallah, the customers in Malaysia, especially the youth from Kelantan, can buy a more cheaper motorcycle in market. Ketika ditanya mengapa Kelantan seolah-olah lebih berminat negara-negara bukan paksi Amerika Syarikat, Exco Perancangan Ekonomi, Keuangan dan Kebajikan Negeri Kelantan, Datuk Husam Musa menjelaskan Kelantan terbuka menjalinkan kerjasama ekonomi dengan mana-mana negara. Dan kita ada rombongan daripada India, 2 bulan lepas, mengenai teknologi LED, dan sekarang kita dalam proses untuk menerima teknologi LED dipasang di sebagai lampu-lampu jalan yang boleh menjimatkan kos elektrisiti bagi majlis perbandaran dan majlis daerah sehingga 40 dan 60%. Dan kita juga bekerjasama dengan negara-negara Australia. Australia ada satu syarikat Pacific Iron. Sekarang dalam proses mendapat lesen eksplorasi bagi industri pengembungan di Kelantan. Jadi mana sahaja negara yang datang menjalin hubungan dengan kita terima. Apakah Amerika, Rusia dan lain-lain. Ketua Delegasi Perdagangan Iran, Hujjatul Islam Muhammad Hussein Mousa Po, Gabeno Wilayah Qom, berkata Kelantan mempunyai keadaan politik dan budaya yang hampir sama dengan Iran. Beliau berharap dapat meneroka peluang ekonomi yang lebih jauh untuk manfaat kedua-dua rakyat.
Mesyuarat kedua-dua negeri dan negara itu berakhir pada jam 12 tengah hari dan Hujatul Islam Muhammad Hussein Mausa Por bersama Datuk Hussein Musa menanam pokok sebagai simbolik bermulanya era baru berhubungan perdagangan di antara dua wilayah itu. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata himpunan bersih 3.0 sangat wajar diadakan ekoran kerajaan pada hari ini enggan melaksanakan penambahbaikan proses pilihan raya. Menurutnya, biarpun pelbagai bukti keraguan khususnya dalam daftar pemilih serta cadangan penambahbaikan diutarakan, namun ianya langsung tidak dilayan oleh kerajaan. Selain itu, tuntutan bersih 2.0 lalu juga masih belum ditunaikan, termasuk akses media berat sebelah sehingga rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil. Tambah beliau, himpunan bersih 3.0 perlu diteruskan lagi sehingga tuntutan kita dilaksanakan. Walaupun kerajaan menubuhkan jawatan kuasa PSC Task Force Parlimen, apa yang sangat mendukacitakan, pilihan raya boleh diumum bila-bila masa walaupun tuntutan yang dibuat belum ditunaikan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sokongan PAS terhadap himpunan bersih 3.0 pada 28 April ini. Anjuran gabungan pilihan raya bebas dan adil bersih yang turut disokong 84 NGO badan bukan kerajaan. Himpunan tersebut akan diadakan bermula pada jam 2 petang bertempat di Dataran Merdeka. Gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih menyelar kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahawa pengundi yang diragui hanya sebanyak 0.3% daripada keseluruhan 42,051 pengundi. Sebaliknya, kata jawatan kuasa pemandunya Dr. Wong Chin Huat, jumlah itu sudah cukup untuk menumbangkan sesebuah kerajaan yang ada. Wong berkata berdasarkan keputusan pilihan raya umum 2008, sebanyak 10,158 diperlukan untuk menawan 9 kursi yang dimenangi Pakatan secara tipis kepada BN. Beliau yang juga penganalisis politik berkata hal demikian membolehkan Barisan Nasional mengekalkan kuasa dengan 29 kursi berbanding Pakatan dengan 27 kursi di negeri itu. Dalam pilihan raya umum lalu, Pakatan Rakyat memenangi 36 kursi manakala BN memperoleh 20 kursi. Salam Malaysia Baru. Buletin 9 UTTV saluran Harmoni Sokmo 16 April 2012. Saudara Muhammad Karim dari Perak ditahan di Pudu Raya kira-kira jam 12 tengah hari tadi kerana memakai baju kuning bersih. Beliau telah dibawa ke pondok polis
untuk diambil keterangan. Buletin 9 UTTV akan terus membawakan perkembangan bersih 3.0 dari masa ke semasa. Presiden Persatuan Bekas Tentera Malaysia PBTM Datuk Muhammad Abdul Ghani dalam satu temu bual UTTV berharap supaya kerajaan negeri Kelantan menunaikan janji memberikan tanah kepada pesara tentera yang lahir di Kelantan. Menurut beliau, pesara tentera yang lahir di Kelantan berjumlah 12,000 orang dan jika menurut janji untuk memberikan tanah seluas 2 hektar setiap orang bermakna kerajaan negeri Kelantan perlu menyediakan 24,000 hektar tanah. Jadi baru-baru ini kerajaan Kelantan pula berjanji untuk bagi bekas tentera sebanyak 2 hektar tanah setiap bekas tentera yang lahir di negeri Kelantan. Jadi saya harap janji itu wajar ditunaikan sebab harapan daripada bekas tentera untuk mendapat tanah untuk mereka merasa mengenangkan jasa mereka. Jadi ahli persatuan ada lebih kurang 12,000 di Kelantan. Di Kelantan campur tak menjadi ahli dalam lebih kurang 3,000 berarti 15,000. Berarti kalau 15,000 nak siapkan tanah dalam 30,000 hektar di Kelantan, saya harap kalau itu akan. Berbeza di Perak, kerajaan negeri telah memperuntukkan 700 lot tanah kepada pesara tentera dengan bayaran RM500 setiap lot. Ini adalah satu hadiah yang bermakna kepada pesara tentera. Jadi dengan itu kita berusaha bersungguh-sungguh. Jadi dengan itu juga kita berusaha supaya satu bekas tentera dapat tanah, dapat rumah. Jadi kita sekarang ni kita berusaha itu ke arah yang memberi rumah tanah kepada bekas tentera ayat di Perak telah memperuntukkan 7,000 duduk tanah kepada bekas tentera dengan bayaran 500 satu duduk. Ini satu hadiah kepada bekas tentera 500 ke 5,000 ekor. Datuk Muhammad Abdul Ghani juga menegaskan persatuan mahu memperkukuhkan kekuatan persatuan dengan menyeru kepada seluruh ahli berdaftar sebagai pengundi. Dengan itu mereka akan membentuk hampir 200,000 pengundi dan menjadi ketua keluarga kepada hampir 1 juta orang. Masa wujudlah kita pula wawasan baru kita iaitu